Kali pertama arwah tahu saya terlibat dalam politik ni, masa tu Bersih, demonstrasi Bersih. Saya pun tak bagi tahu dia saya pergi ke Bersih tu. Tapi bila tengah-tengah kita duduk pergi demonstrasi ni, dia call. Dia kata, dia panggil saya Angah lah. Dia kata, "Assalamualaikum Angah, ada kat mana?" "Ada ni, kat KL. Pergi Bersih." Saya ingat macam dia nak marah ni, suruh balik ke apa kan. Takutnya mungkin takut saya kena tangkap, nanti orang kena calik nama dia, anak pelakon sebagainya kan. Tapi satu yang dia pesan, dia kata, "Okeylah, tak apalah." Bukan orang baru dalam parti politik. Nama beliau juga tidak begitu dikenali sehinggalah menewaskan bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun dalam pilihan raya negeri Selangor baru-baru ini. Seorang anak muda dari Parti Amanah Negara, Daniel Ar-Rashid Harun mula menceburkan diri dalam bidang politik sejak menuntut di Institut Pengajian Tinggi lagi. Anak kepada pelawak dan pelakon Allahyarham Harun Salim Batik menzahirkan penglibatannya dalam dunia politik mendapat dorongan yang positif daripada keluarga terutama bapanya. Ujarnya, bapanya tidak pernah menghalang termasuk menyertai PAS selepas menamatkan pelajaran sebelum menyertai amanah pada 2007. Malah dengan kelebihan Allahyarham sebagai Presiden Persatuan Seniman pada 2009, bapanya juga tidak lokek berkongsi pengalaman berkaitan selok-belok pengurusan organisasi. Sumber kini menelusuri sisi peribadi dan pendapat anak muda yang mempunyai visi dan misi untuk kesejahteraan negeri Selangor. Nama saya Daniel Rashid bin Harun, berumur 37 tahun dan berkahwin, anak 4 orang. Saya bermula dengan pendidikan, latar belakang pendidikan memang berasal di Shah Alam lah. So memang bertanding di Dun Batu 3 ni pun tempat asal saya sendiri. Cuma seksyennya berbeza lah. Dulu saya tinggal di seksyen 27 dan nyambung sampai ke ijazah di UiTM dalam bidang matematik. Sampailah sekarang sambung master dalam pendidikan khas. Dan selain daripada saya pernah berkhidmat dalam bidang swasta, saya ingat 2018 lah permulaan pertama yang saya betul-betul terjun dalam politik sepenuh masa. Saya ambil jawatan sebagai ahli majlis Bandaraya Shah Alam, kemudian ke pejabat Exco sebagai pegawai khas Wabi Dr. Siti Mariah ketika tu, dan sekarang lah bertanding pada 2023. Saya sebenarnya memang terlibat politik daripada kampus lagi, daripada 2007-2008 gitu. Tapi memang permulaan dulu kita masuk politik ni pun bukanlah nak bertanding sangat pun. Kita pun tak adalah intention yang beria sangat. Tapi sebab kita minat dengan suasana tu, dan memang permulaan saya join politik ketika tu, masa tu kita join PAS. Figura-figura yang biasa kita nampak ni antaranya Mak Sabu, Salahuddin, Tok Guni Aziz. Orang yang macam ni yang kita rasa kagum ni, yang mendorong kita ni nak masuk ke line politik je lah. Tapi lepas belajar, saya masih bekerja swasta macam biasalah, macam orang kebanyakan juga, bekerja macam biasa. Sambil-sambil tu terlibat juga dalam beberapa pilihan raya daripada 2008, 2013. Sampailah mungkin amanah lah kot, masa tu tubuhnya amanah tu lah yang membuatkan saya rasa ada sedikit tanggungjawab untuk saya terus terjun secara full time. Dan saya sebut adalah 2018 tu permulaan pertama lah yang mana saya menerima tanggungjawab sebagai ahli majlis MBSA. Dan lepas tu kira no turning back lah, maksudnya kita terus je lah, terus bergerak ke hadapan lah. Saya secara naturalnya boleh bermain alat muzik, tapi belajar dengan arwah ayah lah. Tapi memang daripada kalangan adik-beradik yang semua ni pun, kami pun tak ada yang duduk dalam bidang yang apa yang ayah buat lah. Mungkin sebab kami tak di train untuk begitu, ataupun memang tak ada minat lah, tak ada bakat lah. Tapi saya sendiri boleh main alat muzik. Abang saya dengan adik saya pernah kerja belakang tabir sebagai prop. Semua tu kita pernah expose benda-benda begitu. Dan daripada kecil pun kita pernah ikut pun ayah pergi set semua tu. Cuma akhirnya mungkin mungkin minat kita berbeza kot rasanya lah. Tapi saya alhamdulillah dengan apa yang didedahkan oleh arwah ayah tu,
bolehlah main alat muzik, pernah ada band, gitu. Yang tu benda tu pernahlah kita buat. Kali pertama arwah tahu saya terlibat dalam politik ni, masa tu Bersih, demonstrasi Bersih. Saya pun tak bagi tahu dia saya pergi ke Bersih tu, tapi bila tengah-tengah kita duduk pergi demonstrasi ni, dia call, dia kata, dia panggil saya Angah lah, dia kata, Assalamualaikum Angah, ada kat mana? Ada ni, kat KL, pergi Bersih. So, saya ingat macam dia nak marah, dia suruh balik ke apa kan. Takutnya mungkin takut saya kena tangkap, nanti orang kena cari nama dia, anak pelakon sebagainya kan. Tapi satu yang dia pesan, dia kata okey lah, tak apalah, hati-hati tau. So, bila hati-hati ni pada saya macam okey lah, lega sikit lah. So Bersih kali kedua, yang ketiga saya pergi pun saya bagi tahu dia, saya ayah nak pergi KL ni, nak pergi Bersih kan. Sebab masa tu saya tinggal di Shah Alam, arwah ayah di Kuala Lumpur sebab dia dah cerai dengan mak saya. Satu juga tentang ayah ni yang mungkin saya suka karakter dia, ialah dia sangat tenang lah. Saya masih ingat masa dia pegang Presiden Seniman, memang dia kata memang penat pegang Presiden Seniman tu, tapi dia kata satu yang dia suka untuk buat ialah dia nak cuba bincang macam mana nak jaga kebajikan kawan-kawan dia, artis semua ni. So apa yang dia buat waktu tu ialah nak cuba bawa satu kaedah, kalau boleh semua artis ni ada KWSP. So memang dia moving towards benda tu lah. Dan memang apa yang dia cerita kat saya dengan politik dalaman, dengan kawan-kawan artis semua tu memang penat, tapi saya nampak ketenangan dia tu sangat cool lah. Dia relax kan. Cuma akhirnya dia kata dia lepaskan jawatan juga, dia tak habis term, dia lepaskan jawatan juga sebab dia kata macam tak boleh nak fokus kerjaya dengan Persatuan Seniman masa tu. Waktu nama saya naik bertanding pun, waktu tu memang saya dah mula bincang dengan keluarga lah. Satu yang kita kena bersedia ialah kalau menang, waktu kita, maksudnya masa kita bersama dengan family, personal life kita ni mungkin dia akan jadi jauh berbeza lah. So itu yang banyak kami bincangkan lah dengan keluarga. Dan anak saya pun yang umur 11 tahun yang sulung tu pun menangis waktu dia tahu saya ni nak bertanding, sebab dia kata nanti ayah dah tak ada masa dengan kita orang. Macam itulah. So apa yang banyak benda yang saya kena baiki hari ni ialah bagaimana saya nak manage masa untuk saya cover balik. Katalah weekend saya sibuk, dan saya ingat hari weekday saya kena korbankan balik lah, mungkin kena bawa keluar ke cover balik waktu dengan anak-anak semua kan. So itu antara benda paling besar lah waktu masa tu. Dan satu lagi komitmen lah. Memang pesan mak saya pun, dia kata benda penting ialah tanggungjawab, amanah, masyarakat tu kena ambil kira. Dan saya sebenarnya memegang amanah semua orang lah. Saya pengundi-pengundi, kita ada pengundi 75,000 pengundi kat Batu 3 ni, kita pegang secara keseluruhan. Dan saya rasa tak perlu lagi saya fikir tentang siapa yang undi saya atau tidak. Saya kena bantu keseluruhan orang di Batu 3. Saya suka meletakkan diri saya ni sebagai seseorang yang mencabar perkara sedia ada. Maksudnya saya cuba untuk lihat benda-benda yang bersifat status quo hari ni sebenarnya perlu ditambah baik untuk masa depan. So saya sejak daripada saya jadi ahli majlis lagi, saya suka untuk lihat benda apa yang sedia ada hari ni yang perlu kita tambah baik, yang sebenarnya banyak lagi yang boleh kita buat. So bila saya dipilih sebagai adun, saya mula lihat kepada semua aspek yang YB lama telah buat dan juga YB Parlimen pun telah buat. So saya cuba fikirkan benda yang di luar kotak lah, selain daripada apa yang telah mereka laksanakan. So apa yang ada di Dun Batu 3 sudah tentu dia jadi banyak juga perkara selain pada infrastruktur MBSA. Tapi saya ingat membangun masyarakat itu lebih besarlah keperluannya, sebab saya tengok di sini komunitinya mesra. Dia Shah Alam tapi sifatnya ala kampung sikit. Dia masih ada rewang, dia masih ada berzanji, marhaban, semua tu masih ada lagi. So budaya tu masih ada di sini. So, saya cuba untuk bawakan perkara-perkara itu ke hadapan lah. Dan saya nak cuba lihat juga anak-anak muda di Batu 3 ni, dia sebenarnya tak perlu fikir dah tentang
masa depan dia. Sebab di Batu Tiga ni ada 300 lebih industri berat yang mana kalau dia ni boleh pilih bidang belajar dia yang betul, dia boleh bekerja di sini je, tak perlu kerja di luar dah. Saya Alhamdulillah sebab saya sebut ni tempat saya sendiri, kerana saya pernah saya sendiri bersekolah membesar di sini, dan sepanjang tempoh kempen 2 minggu tu pun saya beruntung lah sebab saya jumpa kawan-kawan lama saya balik. Kita jumpa tu senang, mudah, dan bila di Dun Batu Tiga ni pula ramainya first generation, sebab orang-orang warga emas lah, orang lama lah yang masih tinggal di sini. Saya tak rasa kekok untuk kita bertemu dan berbincang. Saya ingat itu macam ayah saya, macam pakcik saya, so sangat mudah. Dan juga saya rasa apa yang ada di Batu Tiga juga mudah juga untuk saya faham, kerana saya pun dah tahu lokasi masjid, tempat budak-budak melepak, kedai makan sebagainya kita dah tahu, dan kita boleh easy approach lah. Maksudnya saya pun tak ambil waktu yang lama sangat untuk sesuaikan diri, dan Alhamdulillah sekarang ni pun baru 3-4 bulan ni pun dah hampir kebanyakan tempat lah saya dah pergi lawat semula selepas kemenangan hari tu. Kalau tanya pada saya nak juga ada peningkatan karier dari semasa ke semasa lah. Saya ambil mungkin start daripada 2018, sejak daripada jadi ahli majlis, kita belajar memahami selok-belok pentadbiran kerajaan. Kemudian di Pejabat Exco saya memahami pula kerajaan negeri, dan hari ini sebagai ADUL saya mula membuat polisi untuk kerajaan. Saya ingat ke hadapan kalau saya boleh kekal dan mungkin boleh memberikan bakti kepada yang lebih besar, saya bersedia menerimanya. Saya juga terbuka sepanjang tempoh ni pun saya banyak mesej dengan Datuk Menteri Besar. Saya kata berilah saya tanggungjawab yang mencabar. Maksudnya kalau dulu saya uruskan hal berkaitan dengan OKU Negeri Selangor, kalau lepas ni Datuk Seri ada apa-apa benda nak dibuat, saya bersedia untuk bantu. So, saya nak cuba lihat benda yang lebih besar yang boleh diberikan tanggungjawab kepada saya untuk saya laksanakan. Dan kalau diberi peluang bertanding di mana-mana peringkat pun, insyaAllah saya akan teruskan lagi lah.